Assalamualaikum dan kembali lagi ke Zat Review semua. So hari ni Zat nak bahas sikit tentang scan majalah terbaru daripada siri Ultraman Deca. Kerana Ultraman Deca bakal melabuhkan tiraian pada bulan Januari nanti, of course akan ada scan majalah yang terbaru yang akan menunjukkan apa yang akan berlaku di episod ke-24 dan episod 25. Kalau kau nak tahu apa je isi daripada scan majalah tu, jangan lupa stay tune dalam video kali ni, okey? Scan majalah yang pertama ni memperlihatkan Ultraman Deca dalam bentuk flashlight-nya sedang bertarung dengan Spinosaurus. Dan dekat sini kita pun boleh nampak lah yang Ultraman Deca ni berada dalam keadaan yang lemah ni sebab kalau timer dia dah berubah jadi warna merah. Dan macam yang kita tahu, perkara ni tak terjadi di episod ke-23. Sebaliknya perkara ini akan terjadi di episod ke-24 dan juga 25 Ultraman Deca. Dan yang peliknya kat sini, kenapa Ultraman Deca tak gunakan Dynamic Type? Saya rasa mungkin Ultraman Deca akan gunakan, tapi saya rasa mungkin waktu itu dia dah di-revertkan balik ke bentuk flash type agaknya. Sebab itulah dia gunakan flash type untuk bertarung dengan Mother Spinosaurus. Dan ada juga gambar daripada pelakon Kanata ya, iaitu Hiroki Matsumoto kat sebelah tu. So itu sajalah kot yang ada dekat scan majalah ni. Kita ke scan majalah yang berikutnya pula ya. Sebab scan majalah yang berikutnya ni lebih menarik daripada yang pertama ni. So kita pun pergilah ke scan majalah yang seterusnya. Scan majalah ni macam Zat cakap tadi, jauh lebih menarik dah daripada yang pertama tadi. Sebabnya kat sini kita boleh nampak team up antara Ultraman Deca dengan satu lagi rakan seperjuangan dia. Itu tak lain tak bukan adalah Terrafasa untuk menentang Mother Spinosaurus. Dan Terrafasa dekat sini kita boleh nampak menggunakan face yang pertama ya, yang bentuk segitiga terbalik tu. Biasanya bentuk ni digunakan oleh Hanejiro tak silap Izzat ya dulu. Dan waktu Terrafasa ni berada di bawah kawalan Agams, ni banyak menggunakan face yang kedua. Apakah Agams mati dan Hanejiro mengambil alih kawalan Terrafasa? Izzat rasa mungkin tak, sebab orang yang boleh gunakan Terrafasa Izzat rasa sekarang ni hanyalah Agams seorang sahaja. Dan dekat sini kita pun nampaklah team up yang cukup hebat antara Ultraman Deca, Dynamic Type dan juga Terrafasa untuk menentang Spinosaurus. Dekat bawah tu pula kita ada penampakan Our Legend ya, iaitu Ultraman Dyna. Dan kalau kau nak tahu, Ultraman Dyna tak akan muncul lah dekat dalam siri Ultraman Deca episode ke-24 ni. Sekadar orang kata sekadar menambah seri je dekat dalam scan majalah ni supaya nampak meriah lah. Dan sebenarnya team up ni dah terjadi pun dekat episode ke-21 Ultraman Deca. Dan menariknya dekat situ, Deca, Dynamic Type dan juga Dyna Flash Type ni sedang melakukan pose yang sama untuk menentang Geomos dan juga Terrafasa. Di scan majalah yang sama juga kita dapat melihat Ultraman Deca dan juga Spinosaurus. Dan ini menandakan bahawa Ultraman Deca dan juga Spinosaurus telah pun sampai ke bumi ya, sebab di episod ketiga diakhirkan dengan mereka ni melakukan pertempuran di angkasa. Dan dekat sini color timer Ultraman Trigger masih lagi berwarna biru ya, dan dia menggunakan bentuk glitter trigger Eternity. Dan dekat sini saya rasa mungkin Ultraman Trigger akan kalah lah, sebabnya diceritakan kalau Ultraman Trigger bakal disedut oleh Mother Spinosaurus, iaitu menyebabkan Kanata dan juga yang pasukan Galaxy yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan Ultraman Trigger. Tak tahulah apakah Ultraman Trigger akan kalah ataupun tak, itu sekadar rumor je. Izzat pun sendiri tak tahulah apa yang akan jadi dekat episode 24 nanti. Tapi yang pastinya Ultraman Trigger tak berada dalam keadaan lemah ya, maknanya Glitter Trigger Eternity tak di-nerfkan lah. Mungkin tarungan mereka tu bersambung dekat bumi ke ataupun sebenarnya berlangsung dekat bumi ke, kita tak tahulah macam mana. Kita ke scan majalah berikutnya pula, yang ni dah tak ada apa-apa kaitan lagi lah dengan Ultraman Deca episode 24 dan juga episode 25, tapi lebih ke arah promosi untuk stage show Ultraman ya. Sebab dekat sini kita boleh nampak lah banyak team up antara Trigger dan juga ke ya. Dekat bidang stage show ni ada Kanata dan juga Kengo. Lepas tu kita ada team up Ultra Woman Grigio dan juga Kamiara menentang Barossa. Ada juga scene yang mana Ultraman Trigger menentang Spear Trigger. Dan dekat sebelah ni mungkin menarik sikit lah, sebab ini adalah salah satu karakter yang berasal daripada movie Ultraman Deca The Finale Journey to the Beyond, iaitu Ultraman Dynas. Dan daripada segi pose Ultraman Dynas ni, kita boleh asumsikan yang gaya Ultraman Dynas ni mungkin gaya bertarungnya macam perempuan lah. Habis tu dah pose dia perempuan, takkanlah bertarung macam lelaki pula kan. Tapi itu tak terjadi pada Ultraman Justice ya. Walaupun Ultraman Justice human pose dia perempuan, tapi dia bertarung dengan menggunakan cara lelaki, which is agak kasar lah. Mungkin Ultraman Dynas ni akan lembut sikit ke, tak tahulah. Even gerak dia pun kita tak tahu macam mana. Kalau macam Justice, gerak dia gerak lelaki lah, of course. Kalau Dynas ni tak tahulah, badan Ultraman tapi suara grunt suara perempuan kan, tak tahulah. Dan dekat situ pun kita boleh nampak lah sudut pandang Ultraman Dynas ni dari segi kostum dia lah, daripada kiri, kanan dan juga belakang. Okay, untuk kostum dia ni agak perlu beradaptasi ya, sebab Zat tak apa suka sangat dekat bahagian bawah, terutama dekat bahagian kaki dia tu terlampau silver sangat sampai rasa macam kosong sangat dekat situ rasanya.
Tapi yang lain nampak barulah. Dan kalau korang kata repaint pun rasa tak juga, sebab ada je bahagian yang telah pun diubah suat dekat dalam kostum Ultraman Dynas ni yang tak mengikuti Ultraman Decker. Kita ke scan majalah berikutnya pula. Yang ni menarik sikit lah, sebab ini ada kaitan dengan movie Ultraman Decker sekali lagi. Dan tu kita mulakan dengan sebelah kanan dulu lah, sebab dekat sebelah kanan ni lebih senang lah untuk kita terangkan. Ok, pertama ni kita ada Ultraman Dynas, human force dia. Tak tahulah human force atau form dia, rasanya human form kot, sebab nama Ultraman dia dengan nama dia sama kan. Jadi kita panggil human form lah, human form Ultraman Dynas, iaitu Dynas sendiri ya. Dan dekat sini kita boleh nampak Dynas ni sedang bersama dengan pasukan Gazelle lainnya. Macam biasa, kalau korang tak tahu, Dynas ni akan dilakukan oleh Nakamura Kayano ya, yang merupakan bekas ahli daripada AKB48, samalah dengan Sei Miyazawa yang melakukan watak sebagai Kazukisawa tu. Dan dekat sini kita boleh nampak lah beberapa post fight daripada Ultraman Dynas. Dan Ultraman Dynas ni memang mirip dengan Ultraman Cosmos Space Corona Mode. Dan dekat situ pula kita boleh nampak adanya sukan TPO bersama dengan Hanejiro. Tapi dekat sini ada satu kekhawatiran ya, adakah mereka tu benar-benar manusia ataupun mereka ni adalah alien yang menyamar. Sebab macam kita tengok dekat dalam trailer kan, ada berlaku satu penyerangan alien secara besar-besaran ya. Banyak alien daripada siri Ultra Seven akan turut terlibat dekat dalam movie tu. Jadi adakah dua orang TPO ni yang bersama dengan Hanejiro ni adalah manusia ataupun alien? Kita kena tunggulah sampai movie tu tayang lah. Habis kita bahas pasal majalah di bahagian sebelah kanan ni, kita bahas pula majalah di sebelah kiri ni. Kat sebelah kiri ni banyak menunjukkan musuh-musuh dan juga raksasa yang akan muncul dekat dalam movie Ultraman Decker Journey to the Beyond ni. Pertama tu adalah alien Serpent dan juga Grozam. Dan ini yang masih khawatir tadi tu, sebabnya alien Grozam dan juga alien Serpent ni memakai pakaian TPO. Adakah mereka ni adalah pasukan TPO yang bersama dengan Hanejiro tadi yang menyamar menjadi manusia, dan kemudian pula lepas mereka dah masuk dekat dalam SDC, orang pun menunjukkanlah rupa sebenar mereka, iaitu alien Serpent dan juga alien Grozam ya. Grozam ni dia pernah muncul dekat dalam Ultraman Mebius ya, merupakan salah satu villain yang Zack suka jugalah dekat dalam Ultraman Mebius tu. Dan dia ni antara villain yang berjaya lah menamatkan riwayat Ultraman Mebius sebelum dia diselamatkan oleh pasukan guys yang lain. Dan dekat bawah tu pula adanya alien Shapley ya. Kali ni alien Shapley tidak akan membuat kemunculan secara VR yang seperti apa yang berlaku di episod keempat Ultraman Decker. Sebenarnya dia akan muncul secara beneran dan juga dia akan cuba untuk menakluk Nas DC. Tapi usaha dia ni akan gagal lah macam biasa, sebab orang jahat akan sentiasa kalah dekat dalam siri Ultraman ni. Sebabnya mungkin akan dihalang oleh Ultraman Decker ataupun mungkin akan dihalang oleh Kazukisawa dan juga Taiji Murahoshi. Masih lagi di page yang sama juga berkenaan dengan movie Ultraman Decker Journey to the Beyond tu, dekat bawah ni kita boleh nampak lah ada sekumpulan alien yang akan bersatu untuk menyerang Kanata dan juga yang lainnya. Mereka ni adalah alien Karachi, alien Zeran, alien Gauss dan juga alien Pedan. Alien Pedan ni kita dah selalu identik lah dengan franchise Ultra Seven. Sebabnya di dalam siri Ultra Seven, alien Pedan ni adalah alien yang bertanggungjawab untuk mengawal King Joe. Seperti yang kita tahu dekat dalam trailer nanti, King Joe ni akan muncul dan bertarung dengan Dynas dan yang lainnya. Dan saya rasa mungkin waktu ni alien Pedan tu akan mengawal King Joe lah. Tak tahulah sama ada dia mengawal King Joe tu melalui sisa-sisa King Joe yang terdapat di angkasa di episod 19 Ultraman Decker, ataupun King Joe tu ada King Joe buatan dia sendiri, tak tahulah kan. Dan dekat bawah tu ada jugalah penampakan daripada dua raksasa ya. Tapi sebelum tu, sebelum kita borak pasal dua raksasa kat bawah ni, dan Izat nak tambah sikit lah, yang dekat dalam ni pun akan ada kemunculan alien Goose dan juga alien Bado. Menariknya lagi, kebanyakan alien yang muncul dekat sini kebanyakannya datang daripada siri Ultra Seven. Yalah, sebabnya Ultraman Decker ni macam kita tahu dia dibuat untuk menyambut ulang tahun Ultraman Dyna dan juga ulang tahun ke-50 Ultra Seven, which is salah satu siri yang cukup popular lah dekat zaman tu, yang sepatutnya menjadi siri terakhir sebelum mereka melanjutkan ke siri Ultraman Jack pada tahun berikutnya. Jadi of course mereka ni nak memberikan satu tribute yang cukup khusus untuk siri Ultra Seven dengan menampilkan alien-alien dan juga musuh-musuh dia dekat dalam siri dan juga movie Ultraman Decker. Masih lagi di muka surat yang sama juga berkenaan dengan pembahasan Ultraman Decker Journey to the Beyond. Dan dekat sini kita boleh nampak lah ada dua ya, iaitu satu raksasa dengan satu lagi ni adalah pesawat yang menghentam Ultraman Decker dekat dalam teaser trailer sebelum ni. Dan nama pesawat ni adalah Zolgaus ya. Zolgaus ni ceritakan bahawa dia ni adalah sebuah istana eksperimental yang menjadi rumah kepada Profesor Gilbert dan juga para alien yang lainnya. Dan diceritakan juga dekat sini yang Zolgaus ni bukanlah CGI ya, sebaliknya dia memang menggunakan satu set nyata lah. Dan diceritakan juga yang bahawa benda tersebut sangat rare untuk dibuat ya. Dan diceritakan juga bahawa akan ada fighting sequence antara Ultraman dan untuk menentang Zolgaus ni. Tapi yang peliknya rasa macam kecil sangat pula Zolgaus ni ya. Kalau pesawat yang boleh muat banyak alien dekat dalam satu tu mestilah besar kan, setidaknya sebesar Terra Facer ke, mungkin sebesar itu ataupun lagi
besar ataupun sebesar Prometheus dekat dalam movie Ultraman Dyna tu ke, itu logik lah. Tapi ini rasa macam kecil sebab waktu dia hentam Ultraman Decker tu, saya sendiri dengan Decker macam tak jauh beza tau. Tapi tak tahulah, mungkin itu baru dalam taraf perkembangan ke, ataupun movie itu belum siap lagi ke, kita tak tahu lah kan. Seterusnya dekat bawah ni pula adalah Zol Gigalogizer ya. Dia ni dikatakan merupakan salah satu eksperimen daripada Profesor Gilbert. Tapi adanya sesuatu yang menarik dekat sini, secara tanya-tanya pula dekat dalam penerangan mengenai Gigalogizer ni, yang dia mengatakan adakah bahawa Gigalogizer ni adalah sebahagian daripada produk eksperimen Profesor Gilbert. Itu macam membuat teori kalau macam Zol Gigalogizer ni bukanlah dicipta di bawah Profesor Gilbert, sebaliknya dia ni adalah raksasa yang ganas yang datang daripada mana pun tak tahulah. Tapi dekat dalam cerita tu kita boleh nampak lah yang Gigalogizer ni antara salah satu raksasa yang akan menghiasi movie Ultraman Decker ni. Dan dekat dalam trailer pun kita boleh nampak lah yang dia ni akan bertarung dengan Terra Facer, dengan Ultraman Decker dan juga Ultraman Dynas. Bagi Izzat, design ni memang cukup nice lah. Izzat suka dengan design dia. Izzat pun tertunggu-tunggulah tentang origin story mengenai raksasa ni. So daripada Gigalogizer, dekat dalam movie tu pun akan memunculkan juga alien Icarus, dan voice actor bagi alien Icarus tu pula adalah Tomokazu Seki. Tomokazu Seki ni Izzat rasa ini kali kedua dia memerankan watak sebagai alien Icarus ya. Sebenarnya pun tak pernah juga dekat dalam seri Ultra 7 versi, bukanlah versi lama tu pun mungkin dia tak lahir lagi jadi pengisi suara untuk alien Icarus di Heisei Ultra 7 tak saya Izzat. Oh ya, sebelum saya terlupa, sebenarnya dekat sini adalah episod guide ya untuk Ultraman Decker episod 23 dan sampai episod 25 nanti. Pertama tu ada menunjukkan gambar Agams, yang ni kita dah tahulah ini berlaku dekat episod 23, dan ini sengaja dia letakkan sebab dia menerangkan bahawa minggu depan dia tak akan menayangkan siri Ultraman Decker. Dan kemudian pula adanya episod recap yang menampilkan Maruru bersama dengan Hota dengan tajuk Stand Up Decker ya. Yang ini akan menjadi episod recap sebelum kita masuk ke final kedua episod terakhir tu lah. Dan kemudian pula kita akan masuk ke episod terakhir iaitu episod 24. Dekat episod 24 ni kita akan nampak sekali lagi pertarungan antara Ultraman Decker, Terra Facer sekali lagi ya. Dan mungkin dekat sini Kanata ni akan cubalah untuk menyelamatkan Agams sekali lagi yang berada di bawah kawalan Sphere. Dan mungkin selepas itu Agams ni akan insaf dan membantu Ultraman Decker dan yang lainnya untuk menentang Mother Spherosaurus. Dan semestinya yang terakhir sekali itu menunjukkan image yang mana Kanata bersama dengan Kirino dan juga Ryumon, dan seorang lagi lelaki ni bentuk dan lelaki tersebut adalah Kengo ya. Kengo akan terlibat dekat dalam siri Ultraman Decker untuk 2 episod terakhir ni. Tapi saya harapkan karakter Kengo dapat ditulis dengan jauh lebih baik lah, dan boleh menampakkan sifat kematangan dia tu dan menjadikan Kengo ni sebagai salah satu karakter yang likeable lah, walaupun dulu dia pernah dibenci oleh orang kerana catchphrase dia yang cukup cringe iaitu smile ya. So itu sajalah video kita hari ini membahas tentang scan majalah dan juga beberapa scan daripada movie Ultraman Decker Journey to the Beyond. Di antara semua Izzat dah bahas ni, mana yang kau rasa paling menarik lah untuk korang nantikan? Kalau macam Izzat, dua-dua lah, sebab Izzat memang peminat Ultraman Decker dan juga Izzat pun sangat menunggulah movie Ultraman Decker ni, dan Izzat harap movie dia ni akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelum ni. Siri dah baik dah, tapi kalau boleh movie ni lagi baik lah daripada siri tu. Ingat lagi Masayoshi Takesui dan juga Toshizo Nemoto akan kembali untuk mengarahkan movie ini ya. Dan kalau korang dah tengok video Izzat ni, apa pendapat korang? Yang mana satu babak yang paling korang nanti-nantikan? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum dan bye.守りたい大切なものを